susah dulu senang kemudian, genggam barang sampai jadi arang, terus usaha tanpa putus asa. Yakin boleh, jadi boleh, usaha doa dan tawanan. Yakin boleh, jadi boleh, usaha doa dan tawanan. Yang bulat tak datang bergolek, yang pipis tak datang melayang. Allah bisa tegar biasa, bulatkan tekad, kuatkan semangat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang menonton. Dengar tak? Sila type. Kalau dengar suara saya, type lah. Dengar. Tolong. Saya nak pastikan bahawa anda dengar suara saya. Boleh? Siapa-siapa yang mendengar, tolong type, tolong type, tolong type. Tengok. Siapa boleh tulis, tolong tengok, tulis. Lengak elok. Oh, cantik lah. Kong si fa chai. Jadi apa khabar? Apa khabar yang menonton saya secara live, dengar elok, cantik lah. It's me, Elisa. Waalaikumsalam. Apa khabar? Amy Fadli, Fred Creative, Liza, fotografi. Siapa lagi? Arsyad. Siapa lagi? Arsyad. Siapa lagi? Daddy Lab. Semua apa khabar? Menhan. Okey, saya Mik ucapkan selamat kongsi pacai. Hari ini kongsi pacai lah. Ada baik semua. Semoga dipermudahkan rezeki anda, insya-Allah. Apa khabar? Saya nak dengar lah kawan-kawan Faisal Ismail. Tu dahsyat Faisal Ismail tu. Kemudian ada seorang lagi, siapa tu? Salih Umia. Wah, hebat. Alright. Jadi kalau anda sudah mendengar saya, siapa yang nak berbual dengan saya, nak masuk kotak dengan saya, marilah. Kita sembang-sembang, kita bolak-bolak. Mari. Siapa nak sembang-sembang? Mari. Saya bagi peluang. Anda join saya. Bukan senang. Mau join artis punya TikTok live. Saya kasih lucan. Siapa mau join? Mari. Siapa mau join? Mari kita join. Request masuk kotak.
Saya kasih lu orang masuk kotak, kita sembang-sembang aja. Kongsi facai mah. Betul tak? Apa dah hal? Memborak-borak semut merah. Mari. Saya nak invite. Siapa nak masuk? Mari. Okey, kita ada kawan saya Juma. Kita ada Salu Ummia. Kita ada Faisal Ismail. Apa macam? Mari. Sembang-sembang. Apa anda buat di kongsi facai ni? Mari. Apa salahnya? Sembang-sembang je, bukan apa-apa. Borak-borak, kenal-kenal. Betul tak? Mungkin anda tak pernah berbual dengan saya. Mungkin anda tak pernah ada peluang nak bercakap-cakap dengan artis. Ini hari lah masanya. Okey. Mari. Siapa? Assalamualaikum. Cepat. Masuk kotak. Takkan biar saya seorang cakap, tak syok lah. Betul tak? Takkan saya seorang cakap, boring lah. Saya nak ada two way. Mari. Cepat. Kita sembang-sembang. Siapa nak berbual dengan saya? Mari. Jangan malu-malu. Saya okey je. Saya orang yang, orang kata, open. Nak berbual, nak bercakap, nak bersembang, nak bertanya, nak berkongsi-kongsi. Apa amai ha? Ni artis invite you pun tak nak kau. Rugi ha? Mari. Sali Umia. Tengok saya invite Sali Umia, saya invite Pali, saya invite Tok Abi, saya invite semua tapi semua tak mau. Apa kita berbual-bual. Apalah hang, rugi lah tak masuk, rugi lah. Kita sembang-sembang. Mari. Siapa lagi? Mari. Sharifah Salma saya invite, anak Felda saya invite. Cepat siapa nak join? Siapa nak sembang? Ada pun kawan nak sembang legacy. Apa khabar? Allahu Akbar. Assalamualaikum bang. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Abi Razali dari mana hang? Sekarang kita berada di Kuala Ketil, Kedah untuk menjalankan satu detik yang bersejarah bagi seorang ayah lah. Iaitu? Membawa anak untuk sunat. Oh, hebat. Alhamdulillah. Baguslah. Bagus. Itu memang. Abang sihat nah? Hang rasa aku sihat ke? Boleh senyum tengah lagu tu, kira okey lah tu. Orang kena kecil manis pun senyum juga. Tapi orang kecil manis dia kalau dia senyum, ujung-ujung dia, adik. Hang kenal aku ke ataupun hang main teka-teka je? Abang start join TikTok. Saya bukanlah orang pertama, orang lain ramai lagi. Antara orang yang follow abang, saya pernah komen kat bawah. Lama tak nampak abang saya lah. Mula-mula dulu abang join TikTok 2020, masa pandemik kan? Ingat tak? Aku lama TikTok lama. Kita ada lah masa tu. Tengok abang keluar kan, kita pun follow lah baik kan. Tapi kita just orang panggil suka tengok. Sebab saya minat dulu, saya juga berkecimpung dalam MC, pengacara majlis, kadang-kadang buat motivation program, facilitator semua. So saya kadang-kadang skill cara abang cakap tu saya follow sikit-sikit. Wah, itu macam ini senang saja mah. Lu kalau mau jadi seperti itu orang, lu ikut saja cincainya, betul tak? Betul bang. Bukan susah. Tapi tak boleh tiru lah abang punya bahasa lorat dengan dia punya language tu kan. Oh dahsyat tu. Tapi aku cakap jujur lah Abi ya. Bukan baru, bukan senang buat ni. Aku bukan buat. Aku dah lama 30 tahun Abi. Betul. Nak jadi lagu ni, nak jadi macam aku ni, makan masa 30 tahun. Allahu Akbar. 30 tahun tu orang kata dah, orang panggil apa dah asam garam dah rasa macam orang kata kalau kena apa-apa pun dah kebal dah. Yalah, sebenarnya itulah yang dikatakan istiqomah. Setuju? Istiqomah. Betul. Apa pun kita nak buat,
wa imah ibadah, wa imah hal-hal muamalat, wa imah hal-hal dunia pun kita kena istiqamah. Betul bang, itu betul bang. Tapi lah ni manusia lah ni dia tak nak dia nak cepat. Dia nak Itu salah satu, bang. cepat. Apa komen hang? Nak jadi popular cepat, nak jadi artis top cepat, nak jadi pengacara cepat, nak cepat, semua nak cepat. Bila sebut tentang soal cepat bang, sepanjang perjalanan saya lah, pengalaman macam abang mungkin dah lebih orang panggil apa, berpengalaman dalam orang panggil apa, dalam karier abang, dalam kehidupan. Macam saya ni kira adik-adik lagi lah. Kan, saya nak sampai usia abang pun, saya rasa abang punya pengalaman tu lagi besar lah. Bagi saya kalau nak sebut soal cepat ni bang, banyak benda yang kita sekarang kita nak semua everything cepat. Paling mudah sekali lah kita tengok kan, perjalanan hidup saya lah. Mudah sangat kita nak tengok orang nak cepat kaya. Astaghfirullahalazim. Mostly orang yang nak cepat kaya automatically masuklah join apa-apa perniagaan pun, dia cepat kaya. Seminggu ke, 3 minggu ke, 3 bulan ke, setahun ke, dia akan jatuh balik dengan cepat ke. Betul Ya, tak? betul. Sebab kekayaan dia itu datang kerana cepat. Ya, Bukan dia pergi cepat. kerana kukuhnya dia, bukan kerana Betul, bang. pengalamannya dia, bukan kerana kemahiran dia, kerana cepat. Cepat dia tak Macam- bertahan lama, bos. Betul bang. Dia biar lambat tahan lama bang. Betul. Benda-benda yang cepat dia hilang cepat. Yes bang, betul. Dia hilang Setuju, bang. cepat, dia jatuh cepat. Sebab dia bukan bertahan. Dia hanya proses sementara. Itu yang bahaya. Betul bang. Macam Okey. ketara kita tengok ada juga macam artis-artis kita tengok dia naik sangat cepat. Dalam masa setahun dia akan turun balik. Itu. Jangan sebut hati, depa tergasar nanti. Tak, artis ni ada Nanti dua bang. depa Tak, artis ada dua bang. Satu artis nyanyi, satu artis pelukis. orang yang pandai kenalkan aku ha. Orang seni lah, kita kata orang seni lah. Ya, masih. Sebenarnya Abi, sepengetahuan saya lah dalam bidang seni ni kan, Ya, ya bang. dia adalah satu ruang rezeki sebenarnya. Betul bang? Setuju? Salah satu rezeki adalah seni. Jadi sepatutnya orang yang terlibat dalam seni itu, dia jangan jadikan seni itu cepat. Seni ini benda Dia yang halus. lama, Dia bertahan halus, bang. lama. Dia tak boleh cepat. Kalau Kalau cepat, dia bukan seni nama dia. nama apa senam? Dia jadi tsunami. Okey, aku nak tanya hang Tadi Ya, hang bang. kata hang dok follow aku lama. Tak ada lah. Tapi janganlah tanya info-info. Saya ni cepat lupa bang. Kita apa tanya dia. Saja. Apa Ya. yang hang perasan? Aku saja nak buka cerita ni. Apa yang hang perasan Helmi ni? Selain dari mengacara, selain daripada buat show-show di hotel-hotel, di makan malam dan sebagainya, apa yang hang perasan aku dok buat? Sebab ramai orang dok ingat aku dok menyanyi je, dia ingat. Dia ingat aku dok menyanyi je. Dia ingat aku dok pengacara selama-lamanya. Tak. Maksudnya, Ada banyak benda aku buat, tapi mereka tak nampak tu. saya duk nampak selalunya abang ni yang saya duk nampak biasanya kalau kata orang kata pandangan dasar tu, orang kata nampak abang nyanyi orang punya apa, duduk berhadapan dengan audien, MC dan sebagainya. Right. Tapi bagi saya satu lagi part of the yang mana abang mungkin lebih tahu, saya rasa abang adalah seorang, saya tak mau cerita bab lain-lain lah, saya tak nampak sangat. Abang adalah seorang bapa yang struggle mungkin Betul. dalam kehidupan. Betul. Dan juga seorang anak, seorang lelaki yang tak pernah rasa kalah. And you have a God effort. Everything you do nampak kesungguhan abang ni, sebab Allah, kadang-kadang Allah. abang ni bercakap tu sampai terkeluar orang-orang ni. Tu dia. Satu nama kesungguhan. Dan satu lagi saya rasa abang Mi bukan jenis orang yang mudah patah semangat ataupun orang panggil apa, tak berhenti untuk mencari ilmu. Itu saya tahu. Itu dah. Aku ni
di sebalik aku sibuk dengan dunia pengacaraan, hotel-hotel makan malam ni, sebenarnya aku juga terlibat dalam beberapa perniagaan. Ya, ya, ya. B, aku terlibat beberapa jenis perniagaan. Aku berniaga. Ada abang sekali buat BTT tu, saya tak ingat berniaga apa. Ada sekali abang buat preview kan. Betul. Aku ni usahawan. Aku usahawan. Aku juga seorang trainer. Nampak? Aku trainer. Trainer tu betul. Trainer tu betul. Trainer. Kemudian baru-baru ni aku terlibat dalam dunia pengurusan keuangan. Jadi aku nak sembang hari. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Aku nak sembang hari. Kita ni jangan kita jumut. Jangan kita memperkecilkan rezeki kita. Sebab rezeki Allah ni luas. Allah tidak pernah membataskan rezekimu, kata Allah. Aku tidak membataskan rezekimu. Betul. Kamu yang membatasnya sendiri. Setuju? Setuju. Dengan mengata apa? Aku tak boleh pi lah ni. Yang ni aku tak legi lah. Yang ni aku tak pandai lah. Yang ni aku tak biasa. Inilah punca-punca mengapa rezeki kita makin kecil. Setuju tak? Setuju sebab apa yang saya pernah belajar dulu bang. Saya punya life sendiri lah bang. Bila satu benda tu kita tak try lagi, contohlah benda tu sebenarnya benda tu tak payah pun. Contohlah kita nak buat duit, contohlah nak buat duit. Orang kata, Li, yang perlu tolong cari benda-benda ni. Aku tak boleh lah. Dia belum apa-apa lagi dia dah sebut tak boleh, betul? Tapi kalau kita cakap, dan selepas tu saya belajar satu benda. Ada orang kata kat saya, Mami, dia kata, don't say no before you try lah. Dia kata simple lah. Wow, not bad. Your English not bad, ah. And then after that, what you say? Don't say no. I like that word. Don't say no before you try. You try kan. Lepas tu Abi pun just set benda tu. Sebab dia cakap dengan Abi tu dalam keadaan yang penuh marah tau. Allah, kenapa marah pula? Sebab dia Mak Saleh, orang putih. Abi kan part time lagi buat Grab. Okay, no problem. Masa mula-mula Grab datang Malaysia, masa tu zaman Uber. Masa tu kita tengah stress, bawa kereta customer kurang, baru orang nak kena Grab semua. Yang ni Mak Saleh tu botak dekat belakang, dia cakap, everything okay, Mr. Zali? Dia cakap, okay. Aku cakap lah, just tired and less customer. And then this is the first time dia drive. And then dia cakap apa kat Abi? Now is not the time to you to feel something yang you tak dapat lagi. Macam tu lah prinsip orang putih kan. Alright. Sekarang bukan masa untuk kau fikir apa yang kau tak dapat lagi. Apa yang kau dapat ni, kau buat sehabis baik. Dan untuk yang ke depan, everything yang datang, don't say no before you try it. Itu dah cukup terang dan jelas. Nampak? Cukup Aduh. terang dan jelas. Sebenarnya begini ya. Okey, Abi, aku cerita kat Hang sebab aku tak pernah bercerita secara face to face dengan Hang. Ni peluang terbaik lah. Hang berrezeki. Ni rezeki Hang ni. Wah, amin Aku pun tak tahu hari aku duduk rumah. Aku ni jenis tak boleh duduk diam. Tu pengen aku. Maksud tak duduk diam ni, aku tak boleh duduk termenung. Tak boleh. Aku bukan aku tu. Kalau termenung tu bukan aku. Aku mesti nak bercakap. Aku mesti nak menyampaikan. Itu sebab aku suka berTikTok ni, bukan menyampai, berbincang. Aku suka macam tu. Kalau tidak, apa kita buat? Tidur dah makan tengah hari buat apa? Tidur Lakluk apa lagi? Aku tak suka macam tu. Aku suka sentiasa aktif. Kalau aku tak ada show, aku tak ada event, aku buat TikTok, berbuat, berbincang, bercakap, menyanyi, tak apa. Selagi aktif. Okey, sekarang aku nak tanya Hang. Jujur. Hang teka, Hang tengok muka aku dengan karakter aku, dengan perangai aku ni, Hang teka berapa umur aku? Nak yang kalau daripada first impression ke ataupun yang memang original? First impression from what I'm seeing about you. Saya nampak, kalau abang nak kata saya dengan abang, saya kata saya nampak saya tua lagi. Saya boleh kata kat abang, kalau orang tengok abang, orang boleh kata abang dalam 40-an lah. Orang tak kata abang lebih pada tu. Itu saya punya penangan. Saya jenis tak reti nak minum, tak reti nak murung bang. Perkataan tak berhenti nak bohong tu bagus itu. Jujur.
Tapi jujur hang salah. Jangan kata first impression. Aku dah 63 tahun. Abang ni kata 62. Tadi pagi tu. Syah Putra kata 62. 63 tahun ni. Aku Abang lahir. dengan abang saya ada seorang dulu dia macam dulu dia biasa dia kenal, dia kata dia kenal abang tapi tak tahu dia kenal lagu mana sebab dia dulu kalau dekat belah Ipoh kan. Ipoh unit polis FRU Sungai Senam kan. Dia nama dia Zulkapur panggil dia. Dia memang dia menyanyi memang suara Jamal sebiji lah. Dulu lah. Sekarang ni dia dah jadi Tok Bilal dekat belah Sayong Kuala Kangsar tu. Oh ni kot. Nama dia apa? Kami dalam FRU dulu orang panggil Zulkapur lah. Dia kata, oh Elmi ni aku kenal. Dia kata lagu tu lah kot. Tapi tak tahu kenal lagu mana. Mungkin abang pernah jadi MC masa dia menyanyi tu. Saya ni merata-rata MC lah, Bi. Sampai kadang-kadang aku tak ingat orang. Maaf lah. Kadang-kadang mereka kenal aku. Abang yang buat wawancara kau. Di mana? Aku tak ingat. Bang, mesti kasih bang. Terima kasih ya. MC di mana-mana tak apa. Jangan MC hari-hari kat pejabat. Okey. Baik. Ada orang tanya aku. Jujur aku pun jujur macam hang juga. Dia kata apa? Helmi hang tak nampak tua lah. Cik, dia kata gitu. Ada tak? Hang ada rasa? Tadi pun dia tulis. Nampak macam bukan 63 kan. Abang baca komen bang, baca komen. Aku baca komen dia kata nampak macam macam 63. Betul? Betul tak betul? Betul. Banyakkan orang lagu tu lah. Baik. Aku jujur dengan hang. Hang rasa dia jadi sendiri ke? Ataupun ada sesuatu aku buat? Hang rasa? Pada saya ada satu istilah dipanggil kecantikan luaran datang daripada dalaman. Hang pandai betul. Pertama ada perempuan komen hang bagilah kata-kata perangkap. Saya pernah baca satu buku tu dia kata keunggulan kecantikan dalaman tu datang daripada luaran tu datang daripada dalaman macam sebiji buah apple lah. Apple tu nampak cantik tapi dalam belum tentu kita tak tahu ada ulat ke apa kata. Kita dah makan lagi sedap nak kata. Setuju. Jadi sebenarnya zahirnya aku ni jadi begini ni kerana apa? Proses. Ingat proses. Sama ada kita nampak tua atau kita nampak muda, ia adalah satu perjalanan proses. Ya atau tidak? Setuju. Dia bukan tiba-tiba. Dia bukan tiba-tiba jadi macam ni. Tak. Ataupun dia bukan sengaja jadi begini. Bukan. Ataupun dia macam tak apalah jadi tak jadi. Tak. Dia mesti ada sebab-sebab yang menyebabkan dia jadi makin muda atau dia semakin uzur. Yes, that's right. Okay. Ada orang kata apa? Biasalah umur dah 60-an ni sana uzur, sini sakit. Nampak tu? Itu ayat yang salah. No? Umur tidak menentukan sakit. Ya. Kalau umur menentukan sakit, semua orang umur 60 sakit lah. It's just a number. Yes, it's just a numbers. But I got the numbers. Remember? I got the numbers. Orang kata, don't just the book but it cover, but also the price. Sebenarnya, sejujur aku cakap, saya jadi begini, asbab. Ada guna perkataan tu, asbab. Asbab apa? Asbab aku usaha. Aku usaha jaga makan, jaga minum. Aku buat perkara-perkara. Aku tinggalkan perkara-perkara yang mudarat kesihatan. Aku ambil perkara-perkara yang menambahkan kesihatan. Aku buang makanan-makanan yang tidak memberikan kesihatan. Aku gantikan dengan makanan-makanan kesihatan. Itulah asbabnya. Yalah, betul juga. Dia bukan tiba-tiba jadi lagu ni. Nak maintain tu kan, nak isi rumah tu kan. Benda-benda tu yang jangan kasi jadi masalah tu. 63 tahun, standard 63 tahun. Kawan-kawan aku semua sama bayar. Ni aku cerita, artis-artis seangkatan dengan aku. Hang pun tahu, zaman-zaman 80-an, zaman 90-an, artis-artis umur sama dengan aku, tapi lah ni mereka uzur. Why? Nampak tak? Mereka uzur.
Mereka tak boleh menyanyi lagi. Rahim Maruf dah tak boleh naik ke pentas lagi. Rahim Ma'ruf kenapa Ah, bang? sakit. Lama tak nampak. Sakit. Sakit dia, sakit jantung. Kemudian Allah. Roy Roy. Roy. kanser paru-paru. Nampak? Sedangkan mereka seangkatan, sebaya, sezaman dengan aku. Betul. Setuju? Jadi persoalan di sini, kenapa mereka jadi begitu? Kenapa aku tak jadi begitu? Sebabnya asbab. Balik pada asbab. Sebab tu lah. Apa yang dilakukan sebelum ini? Allah Ta'ala tidak zalim ya, Bi. Yalah. Ramai orang menghukum Allah Ta'ala. Bi, aku cakap terus terang. Ramai orang menghukum Allah. Sikit-sikit Allah. Sabar. Ada perkara kita kena ambil tanggungjawab tu. Yes, right, betul. Contoh. Ini perkataan sering kita dengar orang kita bercakap. Apa nak buat lah ni, aku dah keceman ni. Nak kata apa? Aku lah ni stroke ni. Nak kata apa? Aku lah ni buah pinggang rosak. Nak kata apa? Saya kata bukan nak kata apa. Persoalan apa hang buat dulu. Betul tak? Yalah. Allah tak Iteration zalim kan? Allah tak Angkasa Allah zalim ke? Angkasa Allah zalim kan? Suka-suka bagi orang sakit. Ya Allah, tidak. Allah tak zalim. Setiap satu sakit tu, dia ada satu dulu Allah yarham Tuan Guru ni Aziz lah orang kata kan. Dan para ulama tu. Dia merindukan sakit. Berbayang kan? Merindukan sakit. Bila tak sakit, lama dia rasa macam bukan dia nak Tak ada sakit. peringatan. Lama tak sakit. Macam tu. Jadi Kita tak mampu macam tu. Jadi okey. Kita pun dah sambut Isra' Miraj. Betul? Okey. Mari kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku jujur dengan hang Hang pernah dengar ke kisah-kisah sahabat? Ya. Umar ada kecemani ke? Ada. Tak ada lagi. Jujur dengan. Mana ada, tak ada lah. Tak ada. Abu Bakar dia kena stroke, ada tak? Tak ada. Lepas itu Saidina Ali dia kena kecemani, dia kena buah pinggang rosak, ada tak? Tak ada. Sabar. Tidak pernah aku dengar. Tetapi rumah aku jiran Bilal Osman. Bilal baru. Macam mana? Ustaz Abu Bakar baru naik kutubah mengelepas dah stroke. Nampak? Allah. Ustaz Abu Bakar. Bukan Saidina Abu Bakar, Ustaz Abu Bakar. Kemudian Imam Omar. Bukan Omar Khattab, Imam Omar nilai. Kenapa? Kesian dia paru-paru berair. Tetapi tidakkah mereka terbaca dalam kitab para sahabat, para tabi'in, para solihin, semuanya sehat walafiat. Betul? Betul? Setuju? Depa hanya pergi tu salah satunya ujian yang Allah bagi tu sakit yang pelik, contohnya macam yang sakit kulit tu Nabi Zakaria kata saya. Ya. Yang satu ini Nabi Ayub pun ada sakit, tapi sakit yang bukan yang macam kita yang merosakkan dalaman kita. Bukan. Dia begini. Yang tu mati perang lah. Tak apa. Mati sakit yang dah tertentukan tak apa. Sebenarnya saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wih, boleh lompat dah. Cok, adik tu baru keluar sunat dia lompat dah. Sudah banyak kali pesan. Sini. Betul tu bang. Betul tak? Cuba dengar. Rasulullah SAW banyak kali pesan. Nabi kata apa? Sesungguhnya punca penyakit itu dari perutmu sendiri. Betul? Betul, Abi? Bui, tak dengar? Assalamualaikum, gadis. Saya sekejap bang sebab ada orang. Waalaikumsalam. Hai Uncle. Lama Hai, tak Abang. bersiaran. Itulah hang lah tak nak masuk dengan aku sekarang. Bukan tak nak masuk. Kita kekangan masa. Kejap. Saya buka cam. Tak puas. Abang Abi, ini yang nak ke gadis. mana, Abi? Nak ke mana? Takut turn sampai dah. Takut turn nak sampai kena check dulu. Sampai Turn nak potong tu sampai. Takut turn nak sunat dah sampai dah. Nak pergi check dulu. Pergi sunat dulu, Lagi saya dah sunat dah. Pi. Uruskan anak sunat. Jangan hang sunat tu dah. Jangan hang Nanti sunat kita tu dah. Nanti kita follow up balik mana? Kita masuk balik mana?
InsyaAllah bang. Terima kasih bang atas pesanan. Nasihat. Terima kasih. Ingat Jadi, punca terima- penyakit dari perutmu sendiri. Jangan salahkan orang. So saya nak beritahu kat abang, sejak 2-3 minit ni perut saya dah semakin kempis. Okey, baik. Okey bang. Assalamualaikum bang. Wassalamualaikum. Gadis Jumpa rimba. lagi insyaAllah. Gadis rimba. Ya, Uncle. Lama tak bersiaran. Kemanakah? Hang pi Ada. mana? Hang Ada. pi mana? Tak jumpa dalam TikTok, tak jumpa pi mana? Ada. Saya hari-hari bersiaran malam. Saya konten karok malam. Setiap malam. Kau ni rajin karok lah. Sebab ramai yang nak bersama-sama untuk karok. Jadi karok lah. Jadi kita tak payahlah pergi karok kat luar, buang duit. Wah, pandai juga. Betul kita- juga. Free kita- daripada kita pergi duduk karok rumah. bayar-bayar. Betul tak? Betul. Kita duduk rumah. Duduk rumah aje. Okey. Ya, Uncle. Kita kembali berbual. Seperti tadi. Yes. Uncle suka cakap benda-benda contoh kesihatan. Uncle berjaya dulu sampai sekarang. Apa pendapat Ikin lah. Orang kita ni, bila bab-bab kesihatan ni, dia tak mau bersedia. Awal-awal. Biarkan lama-lama dia biar. Dah sampai satu tahap, barulah dia nak sibuk cari apa nak makan. Apa elok, aku dah kena ceman ni apa elok. Mata aku dah gabun, apa yang bagus. Telinga aku dah mula pekak ni apa nak. Tetapi sebelum belum ini berlaku, tak ada orang peduli pun. Apa punya komen? Kita ni, komen saya manusia ni lazim, Uncle. Lazim. Selalunya bila orang kata dah terantuk baru tersedah. Betul. Betul. Jadi benda tu memang tak boleh nak lari. Sama juga macam dalam Islam. Bila susah tu dah sampai, barulah kita ingat Allah, ingat nak beribadat. Sebab benda tu dah jadi lumrah. Tapi kalau dia dah memang di awal dah memang menjaga apa semua, kadang kita tak boleh nak cakap juga. Jaga-jaga pun Allah tu nak duga diberinya apa orang kata sakit. Tapi sekurang-kurangnya dia dah cuba dari awal. Tapi pada persoalan angka tu, apa yang saya boleh katakan, manusia ni memang macam tu. Selalunya kebanyakannya lah. Sebab Bila itulah. dah sakit baru. Betul. Sebab itu bagusnya ada kawan-kawan ingatkan. Yes. Itu sebab disuruhnya kita ni sampaikan yang baik-baik, sampaikan supaya apa? Kita ni ingatkan kawan-kawan kita. Itulah kerja Uncle. Uncle sentiasa ingatkan kawan-kawan Uncle. Jagalah kesihatan, makanlah produk-produk, minumlah yang baik-baik, makanlah yang baik-baik. Selalu Uncle ingatkan dalam Betul. TikTok. Sebab apa? Sebab Uncle dah rasa nikmat sihat tu. Syukur, nikmat sihat tu tak ternilai dengan duit. Dan Uncle dah tengok pahitnya sakit tu. Uncle dah rasa. Keluarga Uncle sendiri, Uncle dah tengok. Yang rapat dengan Uncle, yang tak rapat dengan Uncle, yang berjauh dengan Uncle dah nampak dengan mata Uncle sendiri. Aduh, macam terasa Bahkan dah ada, menanah telinga. bahkan dah ada yang meninggal. Uncle dah rasa dah. Sebab Ya, itu betul. Uncle sangat-sangat berhati-hati dalam bab kesihatan. Sebab itu Uncle tidak mau terkena. Ialah kalau dah Allah Ta'ala uji, terimalah itu ujian Allah. Tetapi seboleh-bolehnya Uncle cuba saya upaya untuk mengelakkan ia berlaku. Tapi jujurlah saya cakap kan, saya memang respect dengan Uncle. Daripada zaman muda sehinggalah sekarang dah 63 tahun, memang hal kesihatan tu daripada awal dah dijaga sehinggalah sekarang. Memang kita Kan nampak. Orang ada pernah cakap, Kin. Kalau dia kata kalau you nak tengok orang itu, dia kata apa tahu? Orang putih kata, if you want to see the person, you look at his friends. Hai. Maksud di dalam tu, dia kata apa? If you want to know a person, look at his friends. Then you know who he is. Maksud dia, dengan siapa kita berkawan? Dengan siapa yang kita berbual-bual? Dengan siapa kita berbincang-bincang hari-hari?
Kalau kita tidak pernah berbuat-buat, kita tidak berkawan dengan orang-orang yang bercakap benda sehat, kita tak akan dapat faedah sehat tu. Kita tak akan nampak betapa berharga sehat. Angka ni jadi begini, Ikin atau gadis rimba 25 tahun yang lalu, bukan baru. Betul. Angka kawan dengan orang-orang yang bercakap bab kesihatan. Angka bergaul dengan orang-orang yang cerita tentang produk. Sejak angka muda lagi, sejak ada bujang lagi. Jadi angka sudah telinga, angka ni dah lali dengan bab kesihatan. Otak angka dah immune, cakap kesihatan, angka cepat tangkap. Sebab angka dah bergaul dengan orang-orang itu. Sampailah hari ini. Tetapi hari ini angka lihat, kita tidak bergaul dengan orang-orang yang bercakap bab kesihatan. Kita tak berkawan dengan orang-orang yang menceritakan bab-bab suplemen. Kita tak berkawan dengan orang-orang yang menjual produk-produk kesihatan. Maka bila kita tak berkawan, kita tak bergaul, kita tak dengan mereka, ilmu-ilmu kesihatan, kesedaran kesihatan kita longgar. Betul. Kan? Betul tak? Contoh Ikin nak. Ikin kenal uncle dan Ikin tahu bagaimana karakter uncle terhadap jaga kesihatan. Betul tak betul? Sebab Ikin bergaul dengan uncle daripada kecil. Family. Keluarga. Itu sebab Ikin nampak. Nah, begitu juga kesihatan ni, Ikin. Kesihatan ni sebenarnya ambil pengalaman-pengalaman orang keliling kita. Begitu juga dengan sakit. Kita nampak orang sakit. Kita baca sepulang-sepulang sakit. Kita dapat dalam grup WhatsApp orang sepulang-sepulang sakit. Apa yang patut kita buat ialah ambil iktibar. Jangan buat apa dia buat. Sebab itu akan kena kita. Inilah yang Uncle buat. Uncle tahu keluarga Uncle ada yang sakit. Uncle tahu keluarga Uncle, abang Uncle sendiri, Kecil Mak ni, Uncle tahu. Maka apa sebab Uncle tahu? Sebab Uncle nampak. Jadi Uncle tidak mahu jadi. Uncle tak ikut dia buat apa pun. Dia buat apa. Maaf cakap direct lah. Dia suka minum teh tarik. Uncle tak suka. Nampak? Sebab Uncle tahu. Sahabat kita, saudara kita meninggal. Alarham, siapa nama tu? Firdaus. Apa ibu dia kata? Dia suka minum kok. Uncle tak nak. Itu sebab Uncle kata tadi. Ilmu ni kita ambil berdasarkan pengalaman orang lain, Kin. Orang lain sakit bukan sekadar untuk dibual-bualkan. Bukan sekadar, sian dia sakit jantung. Sudah, bukan. Tanya lagi, kenapa dia sakit jantung? Tanya lagi, apa tabiat dia? Tanya lagi, apa dia makan? Tanya lagi, apa dia minum? Dan jangan buat benda yang sama. Kalau Ikin buat benda yang sama dia buat, insya Allah perkara itu akan berlaku pada Ikin balik. Betul. Itu sebab Uncle sangat jaga. Uncle tak minum. Saudara mana suka minum teh tarik, Uncle tak mau. Saudara mara suka minum minuman menggas, Uncle tak mau. Saudara mara adik-beradik, ipar dua suka minum minuman berwarna, Uncle tak mau. Sebab Uncle dah lalui ni bahaya ni. Betul tak? Betul. Jadi sebab itu hari ini Uncle nak sembang perkara sihatkan tubuh badan. Kena. Sebab apa? Ia adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. Besok Allah tanya, apa nak jawab? Allah tanya, wahai Ikin, aku bagi kau jantung kau elok, aku bagi kau mata kau terang benderang ketika kau lahir, aku bagi telinga kau jelas-jelas, sejelas-jelasnya kau boleh mendengar, aku bagi kau mulut boleh bertutur kata dengan baik, kaki bergerak berjalan. Kenapa kau kembali kepada aku dengan jantung yang rosak? Nak jawab apa? Adakah jawab depan Allah? Ya Allah, apa nak buat dan nasi aku? No. Allah tidak terima sebab Allah akan tanya. Itu sebab saya takut. Sebab itu saya memandang kesihatan ini benar serius. Jangan main-main.
Sebab besok saya ditanya Allah SWT, saya kena bertanggungjawab. Itu saya. Bagaimana pula seorang suami? Kena bertanggungjawab pada isteri dia. Takkan kau biarkan isteri kau kecemani, kau biarkan isteri kau sakit jantung, kau biarkan dia menderita penyakit. Itu isteri, anak-anak kau biarkan dia kecemani, biarkan dia kena ini, biarlah apa nak buat nasib dia. Tidak, angka tak percaya. Seorang ibu bapa, ayah, ibu akan bertanggungjawab. Okey, saya dah tanya uncle lah kan. Di zaman teknologi sekarang kan, orang kata kita nak dapatkan suplemen, ubat-ubat di hujung jari je. Selain daripada kita pergi hospital, selain kita pergi farmasi. Okey. Apa pandangan uncle lah mengenai di masa sekarang ni berkenaan dengan produk-produk yang dekat luar sana, yang bila orang Malaysia ni kadang dia suka macam mencuba tau. Yang ini baik untuk ni nak cuba, yang ini baik untuk ni nak cuba. Tapi dia tak rasa macam benda tu okey ke tak okey pada diri dia. Apa pandangan uncle mengenai tu? Okey. Sebaik-baiknya sebelum membeli apa-apa produk sekalipun, kena ambil tahu sedikit latar belakang. Jangan beli. Jangan dengar ustaz cakap ni bagus beli. Sebab dia ustaz. Ini yang bahaya. Jangan dengar seorang peniaga usahawan terberjaya dalam TikTok, berjaya berjual ini, oh baguslah beli. Tidak. Itu salah. Sebab apa? You tak ada ilmu. Nombor satu, bila orang mengatakan, contoh orang kata, macam Uncle Amy lah. Uncle Amy sekarang jual produk gaharu. Okey, contoh. Bila Uncle Amy cerita gaharu begini, jangan beli. Terus, sebab Uncle Amy cakap, no. Buat research sikit. Pergi Google. Pergi tengok YouTube. Pergi tengok komen-komen tentang gaharu ni. Apa gaharu. Dapat sedikit ilmu. Sebelum membeli, sebelum mengguna. Kemudian Uncle Amy ada cerita tentang bagusnya makanan sunnah. Apa tu sauda, tu apa sauda tu. Pergilah bertanya, bukalah sikit buku, bukalah sikit Google, bukalah sikit YouTube. Pergi cari ilmu ni dulu. Apa tu sauda, apa tu zafran. Baca dulu. Bertanya dulu dengan orang-orang ketiga, orang keempat yang tahu tentang ilmu ni. Kemudian barulah pergi mencuba. Itu pun bukan selama-lamanya. Mencuba dahulu. Sebab apa mungkin? Tidak semua makanan-makanan kesihatan ini hari ini ia sesuai untuk sepolan semua orang. Tak. Betul? Contoh saya. Sebab apa? Sebab body metabolisme saya tak sama dengan Ikin. Setuju tak? Contoh, Ikin mungkin berat badan Ikin 90 kg. Contoh. Sensitif berat badan dengan wanita sensitif tau. Bukan Ikin lah, Rohaya. Okay. Rohaya berat badannya 90 kg. Tetapi Siti Fatimah 40 kg. Beza tak? Beza. Bila berbeza, tentulah metabolisme dia berbeza. Apa maksud metabolisme? Contoh, pernah dengar tak kereta dia ada cc? BMW 5000 cc. Pro 2 kancil 1500 cc. Beza tak? Beza. Sebab itu perjalanan enjin BMW dengan perjalanan Pro 2 berbeza. Bila berbeza, minyak dia kualiti dia pun berbeza. Bila berbeza, minyak hitam dia pun berbeza. Nampak? Minyak enjin dia berbeza. Begitu juga tubuh badan. Tubuh badan awak berat, awak begini. Berat saya begini. Ringan saya begini. Kurus saya begini. Tinggi saya begini. Berbeza. Sebab itu bukanlah apa Ikin makan, saya juga sama makannya akan menjadi penerimaan. Tak semestinya.
Pernah dengar tak kisah begini? Ada orang dia makan banyak pun dia tak gemuk-gemuk. Ada tak? Betul Ada. kan? Betul? Sedangkan kita ni kalau makan sepinggan besok lagi dah naik. Betul? Itulah perbezaan metabolisme. Jadi sebab itu Allah SWT kata kenal dirimu dulu. Engkau ni apa? Engkau ni sisi berapa kau punya enjin? Enjin kau berapa sisi? Kenal dulu Ikin. Ikin kena tahu body Ikin. Ikin kena pergi buat check up. Nampak? Jangan main dengar orang cakap. Ikin kena pergi check up. Jumpa doktor. Doktor, okay, your weight is this one. Your weight is minimal. Border. Doktor kan cakap. And then your cholesterol is 8%. Your cholesterol is high. Nampak? And your sugar level is mild. Semua ini kena tahu. Sebab itulah yang dikatakan metabolisme Ikin. Macam saya, saya kenal diri saya, Kin. Saya tak boleh makan benda berlemak lebih. Cepat naik badan saya. Walaupun saya bersenam. Nampak tak? Saya tentu orang lain. Saya ni, Kin, kalau makan nasi, katalah, makan nasi biasa, makan nasi. Kalau angka makan pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam, besok pagi garanti angka punya berat badan naik. Why? Sebab metabolisme saya sangat-sangat terdedah kepada protein. Jadi, apa saya perlu buat? Saya perlu kurangkan protein. Nampak? Mungkin Ikin pula berbeza. Ikin pula makan badan tak naik. Tapi yang naik apa? Yang naik darah tinggi naik. Kenapa darah tinggi naik? Sebab Ikin terdedah kepada perkara-perkara makanan-makanan yang menyebabkan metabolisme globin ataupun darah Ikin tinggi. Jadi Ikin kena tahu apa makanan-makanan yang menyebabkan darah tinggi. Salam. Betul tak? Betul. Itu yang dikatakan kena faham dulu. Nampak tu? Minum manis banyak cepat gemuk. Nampak tu? Betul. Ada orang dia minum manis tak ada gemuk pun. Nampak? Kena tahu. Jadi nombor satu, setiap orang kena pergi buat check up. Jangan main agak-agak. Kena tahu diri. Itu kata kena kenal diri Kin dulu. Uncle kenal diri Uncle. Uncle ni cepat naik kalau Uncle makan apa-apa yang berlemak dan protein. Cepat naik. Itu sebab Uncle kurang makan nasi. Karbohidrat tinggi. Uncle makan benda lain. Bukan kerana Uncle ni nak slim. Tak. Ada orang bila makan, diet deh. Perkataan diet itu diutamakan. Bukan diet. Itulah yang dia katakan keseimbangan badan Ikin saja yang tahu. Tak ada orang tahu dah. Kau makan apa pagi, kau makan malam, kau makan tengah. Kau mesti tahu punya. Setuju? Macam mana pula dia tak serumah dengan kau, dia tahu kau makan apa? Pelik tak? Pelik. Macam Uncle Uncle tidak boleh. Tengok, Uncle tidak boleh makan benda-benda yang high protein dan high karbohidrat. Uncle tak boleh. Bila Uncle makan, berat badan Uncle akan naik. Okay. Walaupun Uncle exercise. Okey, memandangkan Uncle dah buka bab makanan, kesihatan ni kan. Saya nak tanya Uncle lah. Boleh tak Uncle share dengan kita rutin yang Uncle buat setiap hari daripada pagi hinggalah ke tengah malam? Boleh tak Uncle share dengan kita? Kita Nanti nak tahu ni. Uncle 63 tahun ni kan. Ni rahsia tau. Dah pecah rahsia tau. Rahsia 63 tahun. Pihabak tadi 63 tahun. Jadi cuba share dengan kita. Daripada bangun pagi tu apa yang Uncle buat? Sekejap nak kena tanya orang rumah, Cik. Allah. Boleh Boleh. Nanti. Uncle? Lag ke ni? Aduh. Alah, lag ke?
Gimik tu. Dengar tak? Uncle Lag tadi, Uncle Lag. Kenapa? Aku tu aku cakap kat bini aku cakap aku nak letak wifi dalam bilik ni. Dia kadang-kadang lag. Jangan sebut full name sangat. Benda in branded tu jangan sebut full Oh, name patutlah sangat. dia kan. Okey. Ah, Baik sekarang Ah, sekarang Angka cerita daripada pagi sampai ke malam. Apa rutin? Yang pertama Ikin, Uncle Helmi bangun saja selepas subuh apa semua selesai. Uncle tidak terus makan dan minum terus. Ini ingat betul. Uncle tak. Uncle tak jamak sarapan dulu. Wah, Imah sarapan tu dah ready atas meja dah. Tanyalah anti bising. Makanlah dulu, makan sampai dah sejuk dah. No. Uncle tidak akan jamak sebarang sarapan pun. Dulu. Apa Uncle minum? Yang pertama, Uncle minum susu. Yang pertama. Ini Uncle. Orang lain yang kita tahu. Uncle minum susu apa? Susu banyak jenis susu. Nampak? Bukan susu Zalik. Itu bukan. Uncle minum susu yang ada kolostrum. Pergi cari. Apa makna susu kolostrum? Pergi cari. Pergi farmasi. Ada jual. Uncle minum susu kolostrum dulu. Kemudian apa lagi Uncle minum? Uncle minum madu dulu. Madu. Kat rumah tu ada madu. Ikin pun tahulah madu tualang. Uncle minum tu dulu. Kemudian Uncle minum pula iaitu 6 herba. Nampak tu? Susah ni. Leceh ni. Tapi tak apalah. Leceh untuk diri sendiri bukan untuk orang. Betul tak betul? Uncle minum apa? Batu sauda. Uncle minum apa? Delima. Uncle minum apa? Zafran. Uncle minum apa? Kurma. Uncle minum apa? Watin. Uncle minum apa? Wazaitun. 6 makanan sunnah campur dengan susu, campur dengan madu, Uncle minum tiap-tiap pagi sebelum sarapan. Nampak? Susah. Yes. Leceh. Yes. Ya, betul. Tapi berbaloi. Kenapa? Kenapa Uncle buat begini? Menyusahkan diri? Bukan. Sebab. Ada asbabnya. Itulah ilmu. Kalau tak ada ilmu mungkin, you tak tahu apa you minum je. Orang minum, you minum. You tak tahu. You minum sekadar nak minum saja. Orang minum teh tarik, you minum teh tarik. Orang minum berboba, you minum berboba. You tak tahu apa sebab you minum. Setuju? Setuju. Kenapa Uncle minum susu kolostrum? Sekarang aku ceritalah kenapa. Sebab tubuh badan manusia ini, wahai Ikin, wahai yang mendengar, dibina oleh kolostrum. Apa itu kolostrum? Kolostrum itu seperti mana kita lahir, kita minum susu ibu. Betul tak betul? Betul. Ada kau lahir kau minum teh tarik? Aku tanya kau Ikin. Ada. Ada kau lahir mak kau bagi tunggu magnolia? Ada. Susu. Betul? Betul. Jadi susu ini merupakan minuman azali tubuh badan manusia. Kenapa? Dalam kolostrum itu ada protein. Dalam kolostrum itu ada vitamin D. Dalam kolostrum itu ada 36 mineral-mineral, vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh badan manusia. Main-main tu. Siapa cipta kolostrum ni? Bukan manusia. Kolostrum datang daripada mana? Daripada haiwan, iaitu lembu, kambing dan sebagainya, unta dan sebagainya. Jadi inilah kita minum dulu. Sebab bila Ikin minum kolostrum, Ikin minum tadi yang herba-herba yang Elmi cakap tadi, dia merupakan enzim. Apa tu enzim Ikin? Enzim adalah makanan untuk sel. Tubuh kita dibina oleh sel. Kulit pipi Ikin tembam tu disebabkan sel. Okey.
Uncle cakap tadi Uncle minum susu kolestium. Ha. Okey. Yang sedia maklum lah kalau orang lain saya tak tahulah. Kalau kita refer susu kolestium ni agak harga dia boleh tahan lah. Okey. Harga dia boleh tahan. Okey. Apa pandangan Uncle bila di pasaran ada je produk-produk tenusu yang dikeluarkan, Enlin, Dutch Lady, apa semua. So apa yang Uncle boleh combinekan produk yang susu yang ada dekat luar tu yang mampu milik dengan kolosium yang Uncle minum tu? Okey. Sejujurnya Uncle tak sentuh pun susu produk-produk yang Iki sebut. Okey. Maaf cakap, bagi Uncle ia bukanlah susu yang benar-benar yang diperlukan oleh manusia. Bukan. Dia adalah produk brand saja. Brand. Brand ini, brand. Dia brand saja. Dia brand saja. Brand L, brand D, brand M. Tetapi susu kolosum ini, dia bukan brand. Dia susu awal lembu. Susu awal kambing. Susu awal. Seperti mana susu ibu. Susu awal itu. Itulah kolostrum. Kalau kita lahir, kita minum susu ibu, kita kuning-kuningan. Betul, Kin? Betul. Itulah dia kolostrum. Dia bukan jenama-jenama. Jadi, Ikin kena pergi tanya dengan farmasi ataupun sekarang ini ada syarikat-syarikat yang jual susu kolostrum. Susu ibu dara. Oh, dahsyat. Susu ibu tu adalah susu kolostrum. Sebab itu kualiti hebat berbanding dengan susu jenama-jenama yang kita minum tu. Okey. Susu yang Uncle minum tu adalah susu tepung. Betul? Curah, bancuh, minum. Okey. Sekarang ni pun kita dah tengok dekat luar ada produk kolosium yang dalam pil. Is it, adakah benda tu compare dengan susu? Which one yang mana is better? Uncle lebih suka kepada susu yang cecair, susu yang berbentuk cecair. Sebab bila kita minum yang berbentuk cecair, penyerapan dia lebih cepat. Okay. Apa-apa yang berbentuk cecair, susu ke air ke, penyerapan dia lebih cepat berbanding dengan tablet. Okay. Itu penyerapan konsep penyerapan. Walaupun dia kalau berbeza, ada pil, ada tak pil, ada faham, ada tepung, ada tak tepung faham. Tapi Uncle lebih suka yang berbentuk yang dibancukan dengan air sebab air ini adalah menyumbang kepada proses penyerapan kita. Okey. Di awal tadi saya ada dengar Uncle ada sebut makanan sunnah. Okay. Uncle amalkan makanan sunnah. Is it hari-hari. Right? Betul. Hari-hari. Hari-hari. Okey. Ada setengah orang dia tahu makanan sunnah tu madu, kurma dan sebagainya lah. Bila kita bercakap kedai Medina, kedai Arab, orang tahulah zafran apa semua kan. Betul. Okey. Di masa sekarang ni, di zaman yang sekarang ni, ramai yang selain daripada yang orang kata warga-warga emas yang muda-muda ni, diorang tak tahu makanan sunnah ni. Yang diorang tahu kurma saja ataupun madu. Ada yang tak tahu Uncle. Jangan main-main. Dia tahu tu je madu, kurma. Sedih lah. So boleh tak Uncle terangkan kat saya yang Uncle makan apa makanan sunnah yang Uncle makan dan Uncle terapkan seharian Uncle? Okey, yang pertama Uncle makan makanan sunnah yang itu zafran. Zafran. Zafran ini adalah satu jenis daun. Dia ni daun ni dia berwarna macam merah-merah sikit tau. Tetapi orang Melayu ni pernah dengar tak Tonggak Ali? Ikin pernah dengar tak Tonggak Ali? Pernah. Selalu kan? Apa guna Tonggak Ali? Kalau orang Melayu lah yang paling popular. Sebut saja Tonggak Ali, apa yang dia faham? Tenaga. Alright. Tetapi di negara-negara Timur Tengah, dia tak ada pokok Tonggak Ali. Betul? Tak ada Tonggak Ali dekat Timur Tengah. Ini kuasa Allah.
Allah tahu manusia ini, cuaca ini, apakah orang Melayu saja nak bertenaga? Orang Arab tak bertenaga. Allah tahulah. Habis orang Eropah sejuk tu tak ada tenaga. Mereka juga perlu tenaga, betul? Tetapi pokok tongkat Ali tak boleh hidup di negara mereka. Allah gantikan dengan zafran. Subhanallah. Jadi untuk orang Arab, orang Timur Tengah, mereka tak ada tongkat Ali. Mereka amalkan zafran. Apa fungsi dia? Adalah untuk tenaga. Tetapi orang Melayu ni, inilah masalah kita. Suka melabel-labelkan benda tu dengan dot. Faham Faham tak? Walhal tongkat Ali tu tak ada kena-mena dengan dot tu. Tenaga lah. Logiknya bila bertenaga semuanya kuat lah. Itu logiknya. Tapi orang Melayu ni pantang dengar. Ni buat kuat Bila kata buat kuat, apa yang dia fikir? Dia fikir benda tu. Betul tak? Bukan. Allah Ta'ala bukan cipta pokok tu untuk tu. Tenaga tubuh badan. Sebab dalam zafran ini dia ada banyak bahan-bahan secara saintifik meningkatkan libido, meningkatkan tenaga orang, terutama lelaki. Simple lah, bila bertenaga faham sajalah. Tetapi tenaga yang untuk apa? Untuk bekerja, untuk dia beriadah, untuk dia laungkan kehidupan pada pagi, petang, siang, malam, dia perlu tenaga. Itulah zafran. Itu satu. Yang kedua, angka amalkan dan selain daripada zafran, abatu sauda. Abatu sauda ni adalah yang dia panggil dalam bahasa Inggeris black seeds. Kalau orang Inggeris dia tak tahu sebut abatu sauda. Abatu sauda tu bahasa Arab. Tapi bahasa orang Barat dia sebut black seeds. Black seeds ya. Apa guna black seed? Black seed ini sebenarnya sudah disebut oleh Nabi SAW sejak 1600 tahun lagi Nabi dah sebut. Nabi kata apa? Barang siapa mengamalkan abatu sauda, nescaya dia sihat. Sampai hari ini, saintis masih lagi mencari apa maksud Rasulullah SAW mengatakan barang siapa memakan abatu sauda, nescaya dia sihat. Maknanya abatu sauda ini khasiatnya memberikan kepada seluruh fungsi-fungsi tubuh badan. Hebat tak? Tapi kita tak ambil kisah. Apa lagi dalam makanan sunnah? Iaitu kurma. Kurma ni, ya Rasulullah. Pernah kita dengar kan kisah Rasulullah SAW pergi perang, sahabat pergi perang, dia makan apa? Nasi lemak tu. Kurma lah. Mana ada masa nak masak-masak pergi perang? Kurma. Kurma ni memberi tenaga. Satu. Kurma ini bagus untuk usus. Dua. Kurma ini menseimbangkan kadar gula. Itu fungsi kurma. Kurma juga berfungsi mengurangkan asid dalam perut. Itu sebab disunatkan buka puasa dengan kurma. Sebab ketika perut kita kosong, asid banyak. Jadi untuk mengurangkan asid dalam perut, usus, ialah dengan kurma. Tapi kita bila tak puasa, bila tak ada Ramadan, tak makan kurma. Salah. Salah tu. Tak ada kena-mena dengan Ramadan. Makan kurma hari-hari. Okey. Apa lagi? Angka amalkan makanan sunnah. Iaitu zaitun. Dalam Quran disebut dah. Watini wa zaitun. Allah sebut dalam Quran. Watini wa zaituni wa turi sini wa hazal baladil amin. Kata Allah apa? Aku bersumpah. Tuhan bersumpah. Demi zaitun. Allahu Akbar. Ya Allah manusia. Kenapalah degil benar.
Allah bersumpah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Watini wan zaitun. Kata Allah, demi sesungguhnya buatin wan zaitun ini. Watini wan zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Keberkatannya dan seluruhnya. Aduh. Nak cakap apa? Kalau Allah sebut pun tak mau dengar, nak cakap apa? Saya tak tahu nak cakap apa lah. Betul tak, Tin? Betul. Kita ni, Kin, kenapa kita dengar iklan-iklan TV itu lebih daripada apa Allah cipta? Aku tak faham. Aku tak boleh terima, otak aku tak boleh terima. Kenapa kita sanggup beli produk-produk yang diiklan oleh kawan-kawan kita, yang diiklan oleh TV, oleh radio, oleh TikTok, yang tak ada kena-mena dengan Al-Quran pun, yang tak ada kena-mena dengan sunnah Nabi pun, kita sanggup beli. Kenapa? Sedangkan yang Allah sebut, yang Nabi sebut dalam Al-Quran, tak peduli. Allahu Akbar, malanglah. Malanglah. Sebab apa, Kin? Tidak ada ilmu. Itu ya puncanya. Rupanya, Kin, kurma ni, Kin, dia boleh menetralkan kadar gula dalam badan. Tengok, sebab kurma rasanya apa? Kurma rasanya apa? Manis. Manis. Betul tak? Tapi manis kurma bukan sebab gula. Betul? Bukan sebab gula, sebab dia memang sudah manis. Nampak? Okey, apa lagi? Dan akhirnya Uncle mengamalkan dalam dia ada madu. 6 madu. Madu ni pun Ikin disebut dalam Al-Quran. Ikin? Angka sebut ni benda yang berkaitan dengan Quran saja. Yang lebih tu angka tak mau campur, angka tak pandai. Dalam Quran disebut sampai Allah turunkan Al-Quran surah Lebah. Ada kan? Surah Lebah tu ceritanya apa? Tak ada cerita lain. Dalam surah Lebah Allah menceritakan bagaimana aku mencipta lebah dan apa gunanya lebah. Lebah itu menghasilkan madu. Allah cerita, Allah terangkan. Kata Allah apa? Wahai lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di gunung-gunung, di hutan-hutan. Dan makanlah dari tumbuh-tumbuhan yang berbagai warna itu. Dan dari perutmu itu, iaitu madu. Dan sesungguh ia kekuasaanku, ia adalah obat. Ikin buka Al-Quran, buka tafsir. Allah sebut terang-terang, obat. Angka ini ulang sekali lagi, obat. Ulang sekali lagi, obat. Allah sebut obat, obat, obat. Kalau Allah sebut obat, amalkanlah. Kenapa melawan cakap Allah? Yang kau sibuk cari obat lain, tetap bersuruh. Salah kau tak mau dengar cakap Tuhan. Tuhan sebut dalam Quran, obat. Kalau Allah kata obat, obatlah dia. Takkan Allah nak bohong. Tapi kita tak mau dengar, Kin. Kita tak mau dengar. Obat. Madu tu obat. Jadi, bila kita amalkan ke enam makanan sunnah ini, Ikin, Uncle ini tanya dengan jujurlah. Bukan soal Uncle meniaga lah. Jujurlah pada Ikin. Jujurlah sebagai orang Islam. Ada tak keberkatannya? Rasa-rasa Ikin? Pasti. Dengan nama Allah Uncle ini sebut. Barang siapa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, pasti ada keberkatan. Setuju? Setuju. Keberkatan ini manusia tak boleh hukum. Manusia tak boleh nilai. Tak boleh, Kin. Kau tanya aku, Amy, apa tu saudara tu apa keberkatannya? Mana aku tahu? Allah saja yang tahu. Tapi aku percaya dan yakin. Apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut, pasti ada keberkatan. Walaupun kawan kau tak suka, walaupun doktor tak suka, walaupun KKM tak suka. Tapi saya percaya bahawa setiap apa yang Allah sebut, setiap apa Nabi sebut, pasti ada keberkatan. Setuju? Setuju. Okey, Uncle.
Sebab Ya. itu Kin, Hmm. bila kita amalkan ini Kin, dengan niat apa? Niat nak sihat, betul? Betul? Uncle amalkan semua ni bukan niat nak susah. Uncle beli ni semua bukan niat nak menunjuk orang. Tidak. Demi Allah, uncle nak sihat. Maka Allah berikan sihat. Sebab apa? Sebab Allah tengok kesungguhan uncle ni berusaha. Untuk tu. Betul? Saya sokong. Okey. Saya nak tanya sikit lah. Saya ni banyak soalan Uncle. Saya suka banyak soalan Tanyalah, tanya kat bukan nak Uncle ni kan. Tanya je. Ni Tapi peluang Uncle yang jawab ada. jangan panjang-panjang. Benar Uncle ni kalau dapat mic, gila mic lah Uncle ni. Memang Aduh. itu salah satu keberkatan Daripada uncle. dulu sampai sekarang. Aduh, dia tak boleh kalau dapat mic dia tu. Gitu. Waalaikumsalam. Thank you pada mana-mana yang hadir. Thank you so much korang. Okey. Uncle sebut tadi makanan sunnah apa semua kan. Uncle sendiri tahu maklum. Makanan sunnah ni ada yang tak mampu milik. Okey. Orang tahu makanan sunnah ni, mahal. Betul. Minyak zaitun, habatus sauda, kalau betul-betul bukan yang betul habatus sauda, kita tak tahu keberkesanan dia. Kurma okeylah kita boleh dapat. Tapi kalau kan nak dapat kurma yang terbaik, sekilo je dah berapa. Okey. Betul. Kalau madu pun sama juga. Bermacam-macam madu keluaran. Ada yang bukan original, yang original apa semua. Kalau kita nak tahu yang original tu mungkin agak boleh tahan lah harga dia. Okey. Kalau kita nak beli satu-satu tu, habis dah. Masak. Sebulan gaji masak. Habis. Memang nak sihat, betul. Memang nak sihat. Tapi kita pun kadang-kadang sedia maklum. Orang kata nak membeli tu ukur baju badan sendiri. Kemampuan kita. Okey. Pada uncle lah. Saya percaya uncle memang mampu nak beli satu-satu. Okey. Tapi kalau macam kita ni yang tak mampu ni nak beli satu-satu. So, which one yang is better or uncle ada suggestion lain? Ada cadangan. Cadangan dia beli produk satu saja tapi di dalamnya sudah digabungkan semua tadi yang kesebut. Jadi sekali Anda bayar pasti? je. Anda pasti? Pasti. Sebab angka dah ada. Anda, uncle, kalau makanan sunnah ni mahal tau uncle. Ya betul. Kalau digabungkan dengan dalam satu, bukan produk tu akan jadi lagi mahal ke? Inilah dia yang kita sebutkan. Kita patut bersyukur adanya teknologi terkini yang umat Islam sudah menjumpainya. Bersyukurlah. Sekarang ni I'm serious. Sekarang ni doktor-doktor pakar pemakanan dunia Islam, mereka pun sedar. Mereka telah melakukan banyak perubahan sekarang. Alhamdulillah. Macam angka contoh, angka mengamalkan ni. Okey, angka contoh. Sebab kita tanya, cepat saya contoh. Ni nama dia. Ni Agabom. Ni contoh Contoh Agabom. Dalam ni yang Agabom ni, Kin, satu kotak ni ada 15 paket, kecil-kecil macam ni. Sudah ada 6 makanan sunnah yang disebutkan tadi. Jadi angka tak perlu beli satu-satu. Angka beli sekotak ini, dalam ini sudah ada 6 herba yang sunnah yang disebutkan tadi. So, jimat bagi angka jimat. Inilah yang dikatakan teknologi. Sekarang ni teknologi. Pernah dengar tak perkataan teknologi nano? Nano tu maksudnya apa? Benda yang besar dikecilkan. Itulah nano. Nampak? Benda yang besar, madu, ini semua besar. Tapi digabungkan, dikecilkan, diekstrakkan dengan teknologi nano. Mengambil khasiatnya saja. Jadilah ini. Ini kecil tapi dalam ni ada 6 makanan sunnah. Ada 19 herba lagi. Subhanallah, Kin. Mana nak cari, Kin. Dan harganya mahal ke, Kin? La ilaha illallah. Angka kotak bau RM85. RM85 ada 6 herba sunnah. Ada 19 herba campur 19 herba. Bagi angka tidaklah terlalu mahal. Berbanding dengan kalau Ikin beli zafran 1, delima 1, madu 1, kurma beratus-ratus. Setuju tak? Setuju. Okey. Bila angka tunjuk Agabom ni,
especially kita mesti nak tahu berapa lama dah Uncle minum Agabom ni? Okey, Uncle terlibat dengan Agabom ni pada tahun 2002. Baru lagi. 2022. Barulah. 22, 23, 24. 2 tahun. Baru 2 tahun. Uncle lah. Uncle mengamalkan baru 22 tahun. 2 tahun. Sebab Uncle baru kenal. Barulah kenal. Sebelum tak kenal. Sebenarnya tak tahu menau. Tak tahu apa itu zafran. Tak tahu apa itu makanan sunnah. Anggur-anggurnya. Tapi tak pernah rasa. Tak pernah minum zafran. Tak pernah delima tu macam mana. Tahu. Tahu tak sunnah. Tapi bagaimana? Bila Uncle amalkan ni, baru Uncle tahu benar kata Nabi, benar Nabi Rasul itu benar. Barang siapa mengamalkan abatus soda dia sihat, benar. Barang siapa mengamalkan madu ya Allah sebut obat, benar. Barang siapa watin wa zaitun watu, benar. Semua ni benar apabila kamu makannya. Selagi kamu tidak makan, selagi kamu tidak amalkannya, kamu tidak akan tahu apa yang Nabi maksudkan, apa yang Allah maksudkan. Apa akibatnya? Sekarang ni Uncle, ya Allah, Uncle bersyukur kin. Jumpa kawan-kawan Uncle sebaya, 70% semuanya sakit kin. Uncle tak. Mereka tanya Uncle, Mi kau nampak sihat lah Mi. Aku cakap apa? Alhamdulillah. Tapi aku beritahu dia, mesti ada sebab. Betul tak? Sebab dia inilah dia. Sebab Uncle mengamalkan produk bersungguh-sungguh. Betul-betul pagi, petang, siang, malam Uncle tidak pernah memperlekehkan benda. Dan Uncle cukup yakin. Dan Allah berilah keyakinan itu. Akhirnya sehat. Itulah yang Uncle sebut tadi. Nikmat sebuah sehat. Okey. Boleh tak Uncle cerita dengan saya apa makanan sunnah yang berada dekat dalam Agabom tu? Okey. Yang pertama dalam Agabom ni ada iaitu madu. Madu. Satu, semua orang tahu, kalau kita buka cerita madu pun 3 hari 3 malam tak habis. Sampai cerita Piramli pun madu 3. Itu bahaya Itu lain lah. Itu lain cerita. Tapi madu juga nampak. Madu jugalah, dia sebut madu kan. Juga. Madu. Betul. Madu ni orang tahu. Macam-macam jenis madu ada. Jaga-jaga jelingan nanti. Okey, satu. Kemudian di dalam ni juga ada yang dia panggil abatu sauda. Okey, Uncle ambil daripada slide. Uncle kena refer slide. Apa kelebihan abatu sauda? Ya Allah. Pertama abatu sauda ambil kau jatuh mic aku dah. Jatuh mic. Meseimbangkan metabolisme tubuh badan. Itu gunanya abatu sauda. Okey, kurma menurunkan kolesterol. Nampak? Okey, kemudian dalamnya ada gaharu. Gaharu tu apa? Gaharu iaitu sebagai menghilangkan stres otak. Nampak? Otak ni stres. Poning kepala. Tension. Daripada otak kin. Itulah gunanya gaharu. Mengaktifkan sel otak. Apa lagi? Ya Allah, bagusnya. Kemudian apa lagi tengok tu? Di dalamnya apa tu? Mengurangkan tekanan darah. Kepekatan darah. Delima. Fungsi delima itu apa? Mengurangkan kepekatan darah. Darah kita pekat. Banyak garam. Kita tak sedar. Mana ada orang makan dia timbang ke garam? Dia makan je. Tapi mengamalkan dengan delima, dia boleh. Antara fungsi delima itu mengurangkan kadar garam dalam badan kita yang mengakibatkan darah kita pekat. Apa lagi? Jadi akhirnya tuan-tuan, anda amalkan semua ni, mata mengurangkan ni, mata terbagus, dalamnya ada lutein, ada moringa, iaitu mengurangkan ni tekanan sel-sel darah ni. Ni mata kita ni, sel kita mata ni halus. Sebab itu orang yang ada keciman ni, pertama simptom dia mata. Betul kan? Betul.
Sebab mata halus. Bila halus tekanan dia kuat, pressure dia kuat, maka mulalah mata kau gabun. Kelaput sana, kelaput itu akibat daripada gula. Nampak tak? Nampak. Usus. Di dalam herba-herba yang Uncle sebut tadi 6 ni termasuk yang 15. Bila kita makan herba, Kin, herba ni daun kan? Setuju tak? Batu ke daun? Herba. Daun. Tumbuh-tumbuhan, betul tak? Sayur-sayuran sama kan? Sayur-sayuran, daun. Jadi daun-daun semua ini dia bagus untuk serat. Terutama usus, perut. Nampak tak? Kita makan sayur tu apa tujuan dia? Sebab perut kita memerlukan serat. Bila serat tinggi, herba-herba ni serat yang tinggi, dia boleh melarutkan makanan-makanan apa-apa kita makan dengan keadaan lebih cepat dan mudah. Kalau tidak, Iki simpan 90 kilo. Pasal simpan, dia sepatut buang, Kin. Apa kita makan sepatut kita buang, Kin. Sebenarnya tak boleh simpan. Bila kita simpan dia bertimbun. Bila dia bertimbun dia masuk dalam darah. Bila masuk dalam darah, darah Ikin tercemar. Berlakulah toksin. Itu sebab herba-herba ini daun-daun tumbuh-tumbuhan. Kau makan, dia seratkan makanan-makanan kau tu dia buang sekali. Jadi mengurangkan toksin. Bila toksin tak ada tubuh badan, muka cantik, kulit fresh. Bukannya tacap. Besok tacap lagi. Itu bohong. Okey, Uncle. Uncle makan gabum ni sehari berapa kali? Okey, dia kaedah dia, Kin, lagi sekali. Bergantung kepada tubuh badan orang itu. Contoh, Angka sehat, Angka tak ada sakit-sakit yang kronik. Jadi Angka ambil 1 pagi, 1 malam sudah memadai untuk Angka. Tetapi orang-orang yang ada sejarah, history sakit atau ada simptom-simptom penyakit, dia kena tambahlah. Dia kena ambil 1 pagi, 1 tengah hari, 1 malam. Dia kena tambah. Dia tak boleh sama dengan orang. Samalah kalau masuk hospital. Kalau orang teruk kritikal pagi 2 biji, petang 2 biji, malam 2 biji, petang 2 biji, betul tak? Sama juga. Bergantung pada tahap sakit dia. 10 biji pun ada satu hari. Betul? Sama. Uncle, kita bercerita pasal gabum ni sikit-sikit. Kan kalau kita nak cerita daripada A sampai Z, satu hari ni memang tak habis. Tak habis. Jadi kita sikit-sikit. Okey. Bagaimana nak mendapatkan gabum ni? Sebab setahu saya, saya tak nampak lagi di wall saya yang ada ejen-ejen yang menjual gabum ni. Saya tak nampak lagi kan. Dan tak nampak lagi iklan-iklan di TV ke atau apa. So macam selalunya kalau produk-produk yang macam ni memang orang kata gah lah, digembar-gemburkan untuk tarik peminat orang nak membelinya apa semua kan. So kita tak nampak lagi benda-benda ni diiklankan. So boleh tak Uncle share dengan kita macam mana kalau ada yang berminat untuk nak beli gabum ni? Okey, yang pertama, memang betul gabum ini tidak dijual di dalam mana-mana media sosial secara bebas. Memang tidak ada, betul. Sebab pertama, law, undang-undang. Angka kena follow undang-undang. Apa undang-undang? Produk ini berkonsepkan MLM. Ya, networking. Bila networking, yang boleh menjualnya ahli-ahlinya saja. Betul? Orang tidak ahli tidak boleh. 1. Yang kedua, tidak boleh bebas-bebas iklan di sini. Sebab nanti TikTok ban. Betul? Itu sebab Ikin tak nampak di media sosial kerap kali. Sebab itu tidak ada beg kuning. Kami tidak mengamalkan beg kuning. Tak ada beg kuning dah tak ada. Hanya kalau Ikin nak dengan benda ni, cari ahli gabum. Cari orang yang aktif gabum. Uncle Helmi ke, cari orang-orang yang aktif.
Mereka ni yang menjual. Stokis-stokis yang dilantik secara sah. Apa sebab? Sebabnya kita tidak mau sesiapa saja suka-suka hati jual agak bom. Bahaya tak pada pandangan Ikin? Bahaya. Ataupun biarkan. Kalau Ikin lah, Ikin biarkan atau Ikin kawal? Kawal lah. Kawal lah. Sebab kalau kita kawal, orang yang tidak mengamalkan produk ini pun jual. Orang yang tak tahu hal pasal malam pun jual. Orang tepi jalan berkuat. Ini tak elok, Kin. Betul kita nak sell, tapi tak boleh. Sebab itu, Ikin kena balik mencari siapa ahli dia. Siapa ejen-ejen dia. Mereka ini saja yang menjual. Sebab dia MLM. Sekarang dalam kes ini cari Uncle Helmi lah. Cari Uncle Helmi lah. Of course, you know me. You know me, you know me. Okay. Okay, Uncle. Sekarang ni kita tahu Uncle mengamalkan makanan sunnah dalam agabom kan? Ya. Yeah. Adakah hanya agabom saja yang di pasar dijual? Hanya orang kata agabom saja. Tak ada yang selain daripada produk-produk lain yang keluaran daripada agabom sendiri. Okey. Angkat terpaksa cerita sikit sebab Ikin dah sentuh kilang. Kita sebenarnya pengeluar makanan-makanan kesihatan. Bukan saja agabom. Kita ada mengeluarkan kopi. Kita ada mengeluarkan produk gaharu. Kan? Produk kami sendiri, kilang kami sendiri. Tetapi penghususan kilang kami sendiri ialah spesialis gaharu. Okey, ada yang tanya tu, kilang apa? Kilang apa? Kilang ni nama kilang dia, apa? nama company kami ialah Viaris International. Kilang dia Agrotech di Puncak Alam, Seksyen 15 Puncak Alam. Tu kilang dia. Saya rasa you all boleh Google kot. Boleh. Pergi tekan je Google Viaris keluar lah. International tu Google. Viaris International tekan saja Agrotech. Agrotech itu parent company dia. Dialah yang buat ni. Dia yang menghilang-hilangkan benda. Viaris International ini fungsi dia pemasaran. Beza. Sama juga kalau kalau Ikin beli susu di kedai-kedai tu. Bukan penjual kedai itu punya kilang. Betul? Betul. Yang punya kilang syarikat dot tu. Betul. Sama lah. Ikin jual saja. 7-Eleven jual saja. Bukan dia buat kilang tu. Jadi kami sama. Kilang kami ialah yang dia panggil Viaris International Agrotech. Agrotech itu menghasilkan menghasilkan agabom, menghasilkan kopi. Kan kita ada kopi kan? Ni kopi ni nampak? Kopi. Wow, excited Kopi nampak? Okay, by the next time kita bercerita pasal kopi pula, Uncle. Nanti cerita. Jadi okay, saya rasa viewer boleh Google dan cari Viaris International untuk mendapatkan kesahihan nak mengetahui lagi apa itu agabom, apa itu kopi dan apa itu produk-produk yang orang kata yang you all nak tahu benda-benda ni elok ke tak elok ke, you all boleh Google. Selain daripada Uncle Helmi bercakap ni, you all boleh Google sendiri untuk mengetahui kesahihan dia. Okey. Kan tak nanti kan susah pula kan Uncle duk cakap sebenarnya dia. Yes. Itulah cara yang betul. Jangan maaf cakap, jangan percaya cakap saya. Betul. Uncle sendiri Ikin sudah lama mengamalkan produk kesihatan. Ikin pun tahu daripada muda remaja lagi, betul. Pun bila Uncle Helmi nak guna ni, Uncle Helmi pergi buat research. Nampak? Aku sendiri pergi research. Google apa itu Viaris International, siapa bos dia, owner dia siapa, mana kilangnya, bersama mana kilangnya, betul tak betul. Uncle sendiri pergi. Uncle pergi sendiri ke kilang dia, tengok, buka pintu kau nak tengok. Ni kilang dia. Mana bos dia, panggil bos dia sini. Itu Uncle. Sebab itu bila Uncle pergi sendiri research tanpa dengar orang cakap. Uncle tak percaya orang cakap, Uncle percaya dengan mata sendiri. Pergi jumpa duduk Datuk Syafi'i. Siapa Datuk Syafi'i? Mari sini kau. Mana kau buat ni? Betul ni, serius ni. Datuk Syafi'i. Nama dia Datuk Nazri. Datuk Nazri Datuk Abul. Aku panggil dia. Mari sini. Aku nak tanya. Akhirnya keyakinan itu tinggi tak? Tinggi. Sebab I know who they are.
Hari ini yang jadi bahaya, engkau tak tahu, engkau tak pernah pergi tengok kilang, engkau tak pernah jumpa siapa owner dia, engkau tak pernah jumpa bos dia. Kau main beli saja, itu sangat bahaya. So saya rasa kalau viewer nak cari kepercayaan selain daripada Uncle Helmi bercakap, saya rasa diorang boleh Google kot nak tahu kesahihan produk tersebut. Betul tak Uncle? Betul. Okey, Uncle saya nak tanya Uncle nak live sampai pukul berapa ni? Nak habis dah ni, nak balik dah. Nak balik dah? Nak balik ke sekurang-kurangnya Uncle belanjalah kami satu. Lama tak dengar. Ini ahli kongsi facai mah. Tak kisahlah kongsi pacai pun satu Boleh lagu lah. Kongsi facai Kongsi facai Uncle pakai mic stand yang panjang tu yang tinggi tu tercabut lah nampak. Elah. Itu Uncle pegang ni tercabut. Tak tahu pasal lah aku dia punya tu. Saya mana nak cerita sebab mic kita lebih kurang sama. Wah. Kau punya beli macam ni. Letak aja atas meja. Okey nantilah. Ini dia pakai yang skru tu tercabut lah. Okey, Uncle mana kongsi facai lah. Kongsi facai lah. Sekejap satu lagu. Kongsi facai lah. Betul lah sempena kongsi facai. Apa salahnya kan? Ini lagu awak kasih lah pasal hari ni kongsi facai. Kongsi ni. Boleh Kasih happy mah. Kasih happy lah. Tak ada ampau pun tak apa. Janji happy. Betul lah. Kita berniaga kena happy mah. Betul lah. Betul. Kamu sedih-sedih. Ini lagu sekejap kongsi. Selama itu saya ucapkan kongsi facai pada kawan-kawan yang menyambut kongsi facai. 我们的马来西亚，我恭喜新年快乐，万事如意，万事如意，生意兴隆，龙马精神，步步高升，世界定航。Ada paham tak? Wah, kena ni. Ada paham tak? Tak paham. Panjang cerita, ini lagu sekejap kongsi ni. 每朝朝只朝唱，每个人的嘴里。OK， kita lagu kongsi facai. Kongsi. Ada dengar? 每朝朝皆笑响，每个人的嘴里充满着一句话，就是恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！冬天已到尽头，正是好的消息，温暖的春风就要吹醒大地。 恭喜恭喜恭喜你，lagi恭喜你。Jadi saya ucapkan kongsi facai kepada semua kawan-kawan Chinese, terutama Jerry dan sebagainya. Sini Kuala Wang Selui, 波波恭喜晒嘅地方，大家我恭喜新年快樂，多謝感謝，謝謝你，謝謝你，我們的馬來西亞恭喜恭喜發財啦，謝謝。Itu dah bahasa Cina. Okey, sama-sama. 每朝朝就朝上，每个人的嘴里充满着希望，我只走进大地。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！经过多少困难，历经多少磨练，多少心儿盼望，盼望自己大地。 恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你。Okey ya. Jadi bye bye, jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Makan agar bom supaya sehat, sejahtera. Cari Helmi untuk dapatkan agar bom. Assalamualaikum. Bye bye.